Ya, antara isu hangat yang diperkatakan seminggu dua minggu ini adalah berkaitan ayam. Mengenai isu bekalan ayam, adakah ia mencukupi dan juga harganya kini yang semakin menjadi kerisauan keluarga Malaysia. Okey, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk kenaikan harga ayam ini ataupun tentang isu bekalan ayam ini, khususnya tentang isu pengeluar-pengeluar dan juga isu penternak ayam, dan ini akan kita ceritakan lebih lanjut bersama dengan Yang Berhormat Datuk Rossul Wahid dan juga merupakan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet HDP. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Datuk. Sebagai permulaan Datuk, boleh dikongsikan kalau banyak ditularkan di media sosial dan juga aduan daripada masyarakat berkenaan tentang bekalan ayam dalam negara. Apa yang boleh dilanjutkan perbincangan pada pagi ini Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ya. Terima kasih kepada RTM yang tak jemu-jemulah bersama dengan kita, terutamanya KP dan HDP. Terutamanya dan perkara-perkara berkaitan dengan keberadaan barang dan juga harga. Bukan saja ayam, ikan, sayuran dan sebagainya, dan semualah semua perdagangan dalam negeri. Jadi berkaitan dengan ayam, data yang kita ada yang diberi oleh MAFI, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Ayam kita ada 62 juta ekor sebulan. Dan keperluan kita dalam 54 juta ekor sebulan. Maknanya dah lebih daripada apa yang sepatutnya. Tapi kenapa isu sekarang timbul? Isu timbul sekarang adalah kerana dikatakan di ladang masalah ayam ada penyakit. Kemudian pembesaran ayam tersebut lambat. Yang menyebabkan ianya tak dapat dipasarkan. Kemudian isu makanan dan sebagainya, makanan ayam dan sebagainya. Jadi ini adalah isu-isu yang mendorong kepada kerajaan terpaksa campur tangan untuk pastikan barang tersebut ada, di samping itu harganya mampu dimiliki. Sebab itu kerajaan telah menentukan harga shilling untuk ayam sehingga 5 Jun nanti. Pada ada 10 hari lagi lebih kurang, RM8.90 di dalam pasar. Di pasar itu selepas kita beri subsidi. Sebelum subsidi, harganya lebih lagi. Dan terjangka dengan harga semasa hari ini, tanpa subsidi, ia mencapai sehingga RM12 1 kilo. Jadi, atas budi baik, atas keprihatinan dan atas kecanaan kerajaan untuk pastikan ianya mampu dibeli, kerana kita tahu sekarang protein yang paling murah ialah ayam. Protein yang paling murah ayam. Jadi kita kontrol harga sehingga 5 Jun nanti. Jadi sehingga lepas Jun kita akan fikir bagaimana cara pula untuk nak pastikan ianya masih lagi dalam kontrol kita atau masih lagi mampu dibeli oleh kebanyakan orang. Jadi Datuk, kawalan harga telah pun dilakukan, subsidi juga telah diberikan. Tetapi mengapa isu ini masih berbangkit, Datuk? Isunya ialah kerana dikatakan bahawa peningkatan harga makanan ayam. Oleh kerana meningkat harga ayam, makanan ayam, soya dan jagung, menyebabkan kebanyakan peladang-peladang ataupun peternak-peternak ini mencari alternatif untuk membeli jagung yang lebih murah. Tapi bila dibeli, kesannya ialah selepas dimakan lebih kurang dalam sebulan, tengok ayam tak besar. Sepatutnya dalam masa 35 hari, 40 hari itu dia boleh mencapai sehingga 1.82 kilo. Jadi lepas 35 hari itu masih 1.1 kilo, 1.2 kilo. Jadi kata orang besar sikit pada anak burung. Jadi bila dijual kurang mendapat sambutan. Kemudian peniaga komplain. Pak Kuasa beritahu kepada kita bahawa banyak komplain berkaitan dengan harga yang kecil. Jadi mereka tak keluarkan ayam kerana harga saiznya kecil. Jadi itu menyebabkan berlaku kekurangan ayam. Jadi kita mendapat alternatif lain. Jadi bila kita Menteri Kabinet JP bawa perkara ini dalam Kabinet, alternatifnya ialah kita buka AP untuk membawa masuk ayam daripada luar untuk nak menampung kekurangan ini. Dan masa yang sama, kita semua maklum bahawa kerajaan juga menyekat supaya diekspor keluar. Kita difahamkan bahawa lebih daripada 3 juta ekor sebulan telah diekspor keluar. Jadi kata orang, Perkhidmatan Melayu kata, jangan anak di riba susu itu konsep yang kita boleh elak. Kajian kita boleh elak menyusukan kera di hutan. Kita beri makan anak kita dulu, bila kenyang anak kita dulu baru kita boleh keluar.
Jadi satu langkah yang berani, satu langkah yang baiklah dia buat alih kerajaan. Okey. Namun ada juga mungkin mereka yang berkecimpung dalam perniagaan ayam ini juga mungkin risau tentang margin keuntungan dan sebagainya. Cuma disebutkan tentang subsidi tadi, ada syarikat-syarikat yang tidak memohon subsidi dan juga tidak mengambil subsidi yang ditawarkan. Apabila tidak memohon subsidi dan tidak mengambil subsidi itu, untuk penentuan harga ayam oleh syarikat tersebut, apakah akan ditentukan oleh harga pasaran, Datuk? Ya, kita semalam mesyuarat dengan exco negeri berbincang hal ini kerana kita rasa ini masalah yang dialami oleh semua orang. Bukan saja di peringkat persatuan, kita di kementerian, di peringkat pusat, tapi negeri-negeri pun bermasalah. Ya. Dan kita minta negeri-negeri pun bekerjasama dengan kita untuk pastikan perkara ini dapat diatasi secepat mungkin. Kerana dalam mengurus negara yang penting jaga perut. Kalau perut kenyang, perut tidak ada masalah, insya-Allah negara itu aman. Tapi kalau masalah kekurangan makanan, kekurangan keperluan, ini menimbulkan masalah. Jadi kita minta kerjasama kerana apa yang kita difahamkan bahawa kebanyakan mereka tak dapat subsidi ini kerana banyak sekat-sekat ini ataupun peternak-peternak ini mereka tidak berlesen. Okey. Mereka tidak berlesen kerana nak mohon bantuan subsidi kerajaan sebanyak RM1.40. Bukan 6%. 1 kilo RM1.40. Kerajaan beri subsidi sekarang mesti ada pendaftaran yang sah. Peternak-peternak mendaftar company, kemudian menternak di kawasan yang dibenarkan. Jadi ada negeri yang sekarang ni mengharamkan penternakan ayam secara terbuka. Nah, mereka nak ayam ternak dan secara tertutup, yang ada aircon dan sebagainya. Jadi ini ya untuk kesihatan, untuk kebersihan, untuk bau dan sebagainya. Jadi oleh kerana ketiadaan lesen ataupun pendaftaran tersebut, mereka tak mampu untuk nak mendapat claim. Jadi sebab tu kita beritahu kepada negeri-negeri kalau boleh open sikit. Dalam keadaan kita susah ini, kita sebagai satu keluarga Malaysia membantu untuk pastikan rakyat kita mendapat nikmat ataupun rahmat daripada tindakan kita itu. Seperti mana Datuk katakan tadi, sebelum kita membantu orang, kita kena bantu perut kita sendiri terlebih dahulu. Jadi dengan langkah untuk menghentikan sementara ini mengeksport ke luar negara, apa di antara langkah susulan daripada pihak kerajaan dan juga apa di antara agensi yang akan terlibat? Ya, agensi terlibat macam custom, macam makis, kemudian bahagian perindustrian, mafilah terutamanya. Kementerian kita cuma keberadaan barang dalam negara kita. Perdagangan negeri di bawah kita. Macam saya nampak pertanian lah yang banyak terlibat untuk pastikan. Ya, saya difahamkan bahawa ramai peternak-peternak mengeluh kerana kadang-kadang margin mereka, keuntungan mereka itu mereka cover dengan mengeksport ayam tersebut keluar. Kerana ayam yang diharga di luar lebih mahal daripada dia dalam tempatan. Tapi kita mohon mereka ni dengan hati yang terbuka, dengan rasa penuh kesyukuran, maknanya sekarang ni kita sama susah. Kita susah atas konsep keluarga Malaysia, kita membantu. Bantu makna yang miskin, perlu bantuan pada yang kaya, yang berada perlu menyumbang kepada yang kurang berada, yang senang menyumbang sedikit. Jadi sebab tu di peringkat kita, di peringkat yang kita kontrol, peternak, pemborong, peniaga. Jadi masing-masing kena kurangkan sikit keuntungan. Bukan rugi. Kalau biasa dia untung dulu RM2.50, RM2.50, RM2.40, hari ini biar kurang sikit jadi mungkin RM1.80 apa RM2. Masih untung. Masih untung. Dan kita tahu apa yang kita dapat daripada ladang, borong dan runcit, kita tahu harganya. Kita minta mesti squeeze sikit dia punya keuntungan tersebut. Untuk sama-sama membantu rakyat, membantu kerajaan, membantu negara untuk sama menghadapi zaman sukar ini. Ya, YB Datuk, sebelum ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengumumkan inisiatif untuk memperbanyakkan lagi pusat penyimpanan sejuk beku untuk memastikan stok simpanan ayam itu mencukupi. Untuk ketika ini, kita nak mengetahui daripada pihak kementerian sendiri berkenaan tentang stok simpanan ayam dan juga bekalan ayam, apakah mencukupi untuk bekalan dalam negara pada ketika ini? Ya, daripada data yang kita terima daripada MAFI memang mencukupi. Kita ada 62 juta ekor sebulan. Keperluan kita adalah 54 juta. Dan di mana kita dah surplus, dah lebih. Cuma bila ada isu sebegini, baru kita tahu betapa pentingnya food security.
keberadaan stok penimba amat penting. Dalam keadaan sekarang ini, maka kalau kita ada stok penimba, bila harga naik kita boleh jual stok tersebut. Jadi ini kita menyeru, kita minta kerajaan memikirkan cara dalam masa yang terdekat ini untuk buat satu stok penimba, bukan saja ayam, mungkin daging. Saya bahkan beras dah ada stok penimba. Kita di Kementerian Kabinet HCP kita ada stok penimba gula. Yang boleh tahan selama 3 bulan. Yang mana kalau gula kurang 3 bulan, kita masih boleh tampung. Kemudian kita nak lagi benda-benda lain yang kalau berlaku suatu bencana atau suatu benda yang kita tidak ingini, ada ruang untuk kita macam buffer yang sebelum kita berpindah atau import benda lain. Jadi kita harap MAFI dengan sama agensi-agensi yang berkaitan supaya menyegerakan pembinaan stok penimba ini. Yang saya fahamkan memang kalau macam ayam ni diperlu satu kod yang besar, yang belanja mungkin puluhan juta atau ratusan juta, tapi ini satu kewajipan sekarang. Kita perlu berfikir ke arah itu. Ya, bercakap mengenai satu kewajipan, isu kenaikan harga ini dia ialah satu isu yang merentas kementerian, bukan sahaja diletakkan semata-mata kepada satu kementerian, dan juga antara kementerian ataupun jabatan agensi yang di-highlight ataupun diberikan oleh Datuk sebentar tadi adalah MAFI. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya kerjasama di antara dua agensi ini untuk sama-sama membaiki semula isu kenaikan harga ini, Datuk. Ya, kita memang bekerjasama amat rapat dengan MAFI. Kita selalu mengadakan majlis mesyuarat advokasi, perbincangan, tengok stok dan sebagainya, sebab dalam pasaran yang penting supply and demand. Bila supply lebih, demand kurang, maka murah. Bila demand lebih, supply kurang, memang mahal. Jadi ia bergantung antara dua kementerian ini yang besar. Yang penting dua kementerian ini. Jadi keberadaan barang, harga dan sebagainya, kami selalu bermesyuarat, berbincang. Berbincang untuk menentukan ianya kepentingan ataupun tugas kami ialah barang itu ada dan mampu dimiliki. Itu tugas kami. Tugas MAFI menyediakan barang. Jadi ini berkaitan makanan. Kalau masa COVID dulu, kita dengan kesihatan. Dengan topeng muka, dengan sanitizer, sebagainya. Masa tu isu topeng muka dan sanitizer sensitif. Jadi kita ambil peranan untuk pastikan dianya berada dan mampu dimiliki. Sehingga kita mengharamkan pengeksportan topeng muka ke luar negara selagi ianya tidak memenuhi keperluan negara kita ketika itu. Jadi kita apply yang sama terhadap ayam ini. Yang kita minta supaya pengekspor atau pengeluaran ini sabar untuk seketika. Membantu kita dulu untuk rakyat kita dulu, walaupun keuntungan itu mungkin kurang sikit, tapi sabar. Kerana dalam Islam kata as-sabru minal iman. Sebab itu sebahagian daripada iman. Yang berhormat Datuk, kita sedia maklum lebih kurang 2 bulan cerita yang tular di media sosial sebelum ini berkenaan tentang isu peniaga ayam yang meletakkan harga ayam yang salah untuk pemaparan harga ayam sebenar dan sebagainya. Ini menimbulkan kerisauan dalam kalangan pengguna, khususnya dari segi pemantauan kepada tindakan penjualan ayam di pasar dan juga di tempat-tempat penjualan ayam. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak penguatkuasa Kabinet HCP untuk memastikan pemantauan dan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dari semasa ke semasa dan lebih tegas, Datuk? Ya, sebenarnya kita kementerian ini kita ada dilema. Nak jaga peniaga ke nak jaga pengguna? Kita berdagang negeri, kita pengguna. Bila kita tak ambil tindakan, rakyat kata, pengguna kata, tengok penguatkuasa duduk di bilik akaun, tak keluar, barang mahal semua sekali. Bila kita ambil tindakan, diwawal juga, ni duit ni untuk beli ujian raya, ni di saman. Jadi kita serba salah. Tapi yang penting ialah kita jaga kepentingan umum. Apa yang berlaku dalam media ataupun yang disebarkan itu sebenarnya satu benda yang tidak sewajarnya berlaku. Dia label harga ayam atas meja dipaparkan RM8.90. Tapi di mata dacing tu dia set RM10. Ada yang RM11, ada yang jadi dia berbeza. Jadi ini satu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Tidak sepatutnya berlaku. Jadi kalau itu berlaku, memang kita terpaksa ambil tindakan. Tindakan kerana ini penipuan kepada pengguna. Dan dari segi agama pun, ialah duit itu boleh dapat banyak tapi tidak berkat. Itu kita nak sekarang, kehidupan kita berkat. Apa itu berkat? Ulama kata ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi kita nak itu matlamat kehidupan kita. Jadi kita berharap lepas pada ini tidak ada lagi lah. Kalau 80% gajian kita beri, 80% 80%. Walaupun kita tahu ada yang mengatakan macam mana, Webi, saya dah dapat
daripada borong RM8.60 dah. Macam mana saya nak jual RM8.60? Jadi kita minta pemborong mana? Sebab kita harga borong kita ada. Harga borong, pemborong mesti menjual kepada peruncit RM7.60. Kalau dia jual lebih daripada itu, kita boleh ambil tindakan. Daripada ladang kepada pemborong RM5.60. Jadi mana dah ada harga-harga tersebut. Tapi bila kita minta, mereka tak mampu untuk keluarkan invoice ataupun dia beri order kepada kita. Bila tanya sebab apa? Yang pertama mungkin bila mereka dedahkan, mungkin pemborong takkan atayang kepada mereka esok. Mungkin. Jadi mereka tak boleh berniaga. Yang kedua, kemungkinan harga yang mereka beritahu kita RM8.60 itu mungkin tak betul. Jadi kita pun tak tahu yang mana satu betul. Jadi tugas kita bila benda itu bercanggah dengan apa yang kita wartakan, maka kita ambil tindakan. Okey. Datuk, bercakap mengenai isu bekalan ini bukan sahaja bekalan ayam yang terjejas. Kita nak melihat juga bagaimana baru-baru ini India mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan untuk mengekspor gandum. Bagaimana sebenarnya langkah yang dilakukan oleh India ini boleh memberi impak kepada negara kita, Datuk? Yes, ada kesan sikit sebanyak sebab kita ni dalam dunia yang tanpa sempadan sekarang. Kita bergantung kepada semua orang, semua negara. Ada kesan pula daripada peperangan Rusia, Ukraine, kemudian currency kita pun makin jatuh dan sebagainya. Dah agak tidak berpanjangan lah harapan kita. Jadi masalah gandum ini, kita dimaklumkan bahawa kita menyiapkan gandum kita import daripada Australia, bukan daripada India. Jadi pun begitu ada kesan. Ada kesan kerana ada pengilang-pengilang kita yang dah tak nak keluar dah gandum subsidi ni. Kerana dikatakan bahawa kajang bantuan individu tidak cukup untuk nak proses gandum tersebut. Jadi kita pantau dari semasa-masa kerana pada kita gandum walaupun dia bukan makanan ruji kita, tapi kata-kata ramai orang suka roti canai, capati, semua sekali ramai yang suka. Yang saya tahu Encik Ismail dan Encik Safi Kafur suka. Cik kodok nak buat makan juga. Dan sebagainya. Jadi gandum ni, tapi gandum ada. Tapi harganya tidak subsidi. Kalau gandum subsidi harganya RM1 saya dapatkan RM1.30 sekilo. Tapi kalau gandum biasa harganya RM2.40, RM2.80. Tapi gandum yang buat cok kodok, gandum yang buat roti canai itu bukan gandum subsidi. Gandum subsidi ni katanya kalau buat pun tak sedap. Selain daripada itu, Datuk, berkenaan tentang isu harga barang dan juga pemaparan harga barang juga, kesalahan-kesalahan yang berkaitan tentang harga barang dan juga kesalahan-kesalahan berkenaan tentang pelabelan harga barang itu juga seringkali berlaku. Jadi pada ketika ini, apakah yang akan terus dan juga sedang dilakukan oleh pihak KPNCP dalam memastikan setiap peraturan dan undang-undang di bawah Perdagangan Negeri dan Haiwan Pengguna itu senantiasa dikuatkuasakan, Datuk? Ya, kita ada lebih kurang 2,000 orang penguatkuasa di seluruh negara. Kita ada pegawai pemantau harga di seluruh negara. Jadi dan kita ada laman web. Laman web dan juga WhatsApp dan hotline. Untuk semua rakyat boleh maklum pada kita. Dan kita ada suatu tempat di pejabat kita itu enforcement, bilik enforcement untuk kita cek semua laporan-laporan di seluruh negara. Dan kadang-kadang yang tak berkait dengan kita pun sampai pada kita. Contohnya macam tiket kapal terbang. Yang tak dapat claim mari pada kita. Kemudian isu berkaitan dengan tambang bah. Kemudian isu berkenaan dengan bil elektrik. Bil elektrik naik, dia kata biasa bil elektrik dia dalam 150, tiba-tiba dapat 300. Dia pun mengadu kata. Padahal benda tu bukan di bawah kita. Pun begitu kita entertain. Kita ambil, kita terus laporan tersebut kita salurkan kepada yang berkaitan. Kerana sini rakyat kita. Mungkin mereka tak tahu ke mana saluran yang nak disalurkan. Jadi daripada kita tak marah pada mereka. Kita kata jangan ini bukan bidang kuasa kita, tidak. Kita terima dengan hati terbuka dan kita salurkan kepada yang berkuasa. Kalau macam HTMB kita salur pada Suruhanjaya Tenaga. Kalau macam tambang-tambang itu kita salur kepada MOT, bahagian pengangkutan. Jadi itu tugas kita untuk nak memudahkan rakyat. Jadi penguatkuasa kita berada di mana-mana. Ada sebahagian salah laku laporan berkaitan dengan sorok barang ke kenaikan harga yang tak sepatutnya maklum pada kita. Cuma saya nak beritahu di sini bahawa jangan mengharapkan bila pegawai kita ada situ harga situ murah, tidak. Keberadaan barang itu kadang-kadang mengatakan bahawa pegawai letak sini untuk jaga murah, tak. Sebab harga murah ni bergantung kepada kalau modal dia dah mahal, takkan nak jual murah. Dia berniaga itu perniagaan. Tapi mungkin dapat mengekang
peniaga ini daripada mengambil keuntungan yang berlebihan. Itu saja. Datuk, ada juga pasaraya yang menetapkan untuk seorang pelanggan hanya boleh membeli 2 ekor ayam saja dalam satu-satu pembelian. Apakah itu diteliti dan dibenarkan oleh pihak KPDN SGP? Ya, secara pada umumnya kita benarkan dan kadang kita sebagai kurangan barang untuk kita nak supaya ramai yang dapat. Okey. Contohnya macam minyak subsidi, minyak makan subsidi RM2.50 tu. Siapa ada kedai, ada perazaya, tentukan 2 paket seorang, ada yang 3 paket. Ini maknanya bergantung atas budi pesyariah kedai tersebut untuk pastikan ramai yang dapat. Cuma kalau ada kedai yang mengatakan bahawa you nak beli 2 paket minyak ni, you kena beli benda lain. Itu tak boleh. Makna beli bersyarat. You nak beli apa? You kena nak beli minyak, you kena beli barang lain dulu baru boleh beli minyak. Minyak masak subsidi ni. Itu satu kesalahan. Kalau ada lapor kepada kita. Okey. Datuk, isu berkaitan dengan ayam ni kita sudah faham dan juga kita jelaskan isu ini sudah berlaku daripada awal kita menyambut Aidilfitri yang lalu. Tetapi untuk dalam 2-3 hari ini isu yang berbangkit pula ialah mengenai apabila kenaikan harga sayur 70 ke 80%, Datuk. Bagaimana Datuk melihat isu ini? Ya, kita baru dapat maklumat bukan sayur saja, ikan pun ada kenaikan dan dimaklumkan kepada kita bahawa pendapatan ikan pun masih berkurangan. Jadi kita pantau daripada semasa ke semasa, cuma pengalaman kita sayur ni dia naik tak lama. Dia naik lama dan itu memang turun teruk. Dia naik sampai RM12, RM13 dan turun sampai RM2. Jadi sekiranya tak lama. Jadi kita pantau, cuma itulah bila orang berharap bila maklum pada kita benda tu boleh selesai. Itu satu harapan yang saya rasa tak mampu untuk kita laksanakan. Cuma ada makluman, kita cuba nak mengelak mereka mengambil keuntungan dalam keadaan rakyat susah, rakyat payah, rakyat dalam keadaan derita ini, mereka ambil keuntungan, menekan lagi. Itu yang kita marah, yang kita ambil tindakan. Dia dapat kacang ataupun cili dengan harga yang RM2 sekilo. Tiba-tiba oleh nak beruntung banyak, ia jual sampai RM15 sekilo. Ini tak boleh. Sebab kita ada kuasa untuk menyiasat daripada ladang sampai kepada end user. Kita ada kuasa. Itu ada yang mengadu, Datuk, minyak paket pun susah nak dapat sekarang. Oh ya, betul. Ya, minyak paket ialah kita dari segi kota kita rasa cukup. Cuma mungkin ada ketirisan ke negara lain sebab ada nampak banyak tangkapan berlaku di sepadan dan kerajaan terpaksa menanggung beban cukup besar. Sebab harga CPO hari ini dah mencapai RM7 sekilo, 7,000 satu tan. Kita masih kekalkan RM2.50. Bayangkan. RM7 tolak RM2.50. Maknanya RM4.50 kajang bagi subsidi 1 kilo. Satu bulan kajang keluar 60 juta kilogram. Sebulan. Bukan 60 kilo, 60 juta kilogram. 60,000 tan sebulan untuk subsidi. Jadi kerajaan terpaksa banyak menanggung subsidi. Jadi sebab tu kita memikirkan cara bagaimana untuk nak pastikan mereka yang layak saja yang terima subsidi ini. Begitu juga dengan minyak 95-97. 95, 97 kerajaan beri subsidi hari ini 97 RM4.02. 4.10 lah. Saya tanya Petronas kata beza antara minyak sebut 10% je. Kalau RM4 ni 10%, minyak Ron 95 RM4. Tapi kerajaan beri RM2.15. Jadi kerajaan kita ni terlalu pemurah. Terlalu generous memberi subsidi kepada semua orang. Dia kadang-kadang tengok pakai kereta BMW, tapi beli minyak subsidi. Minyak Ron 95. Jadi ini benda-benda yang berlaku. Tapi tak ada kuasaan. Yalah. Okey, ya, itu kita juga perlu menangani masalah ketirisan minyak ke pengguna-pengguna yang tidak sepatutnya dan juga untuk mereka yang selayaknya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Rosli Wahid, Kepala Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna KPDN SGP, dan juga KPDN SGP kerana bersama dengan kami pada pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia.